رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما. أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما. أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها. رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات. رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات. رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات. رمضان مجال الصلوات، طوبى للنفس بتقواها. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما. أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها. رمضان طهور الأرواح، رمضان زمان الأفراح. 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 رمضان منار الإصلاح في دنيا الناس وأخراها. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ووفقنا للخير يا أكرم الأكرمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. أما بعد، مسلمين dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah ada di bulan Ramadan Al-Mubarak. Allah Ta'ala telah kurniakan kepada kita kekal hidup sampai bulan ini, bulan yang penuh dengan berkat, bulan Ramadan Al-Mubarak. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkhabarkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang telah diturunkan padanya Al-Quran Al-Karim. Maka bulan ini
bulan Al-Quran, bulan ini adalah bulan rahmat, bulan ini adalah bulan yang penuh dengan berkat, bulan ini adalah bulan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentangnya dalam hadis yang riwayat oleh Al-Bukhari dan Muslim, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Difahami daripada hadis ini adalah apabila sampainya bulan Ramadan akan terbuka pintu-pintu syurga, akan terbuka pintu-pintu syurga dan akan ditutup pintu-pintu api neraka. Akan terbuka pintu-pintu syurga. Pintu-pintu syurga itu adalah 8. Ada 8 pintu bagi syurga. Dan ditutup pintu-pintu api neraka. Api neraka ada baginya 7 pintu. Wasuffidatis syayatin. Para malaikat akan mempenjarakan syaitan-syaitan yang besar. Syaitan-syaitan yang besar dipenjarakan. Maka dapat ada ramai orang pada bulan Ramadan, semangat mereka lagi tinggi untuk menuntut ilmu, semangat mereka lagi tinggi untuk melaksanakan ibadah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan bahawasanya ada pintu bagi syurga namanya Babur Rayyan. Babur Rayyan. Apakah itu Babur Rayyan? Sebelum kita sambung, apakah itu Babur Rayyan? Saya harap muslimin dan muslimat kita sama-sama usaha untuk share dan tag dan jemput kawan-kawan untuk mereka masuk dengar tazkirah ini di bulan Ramadan Al-Mubarak lillahi ta'ala. Nanti insyaAllah kita mahu mula syarah tentang mukhtasar insyaAllah ta'ala. Maka kita mahu ramai orang masuk dan dengar ilmu ini supaya mereka dapat bermanfaat. Okey, tentang Babur Rayyan itu, ia adalah satu pintu bagi syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna fil jannati baba yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum yuqalu ayna as-sa'imun fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad." Yani ada satu pintu bagi syurga namanya Ar-Rayyan. Di antara 8 pintu syurga ada pintu namanya Ar-Rayyan. Dan pintu itu akan masuk daripadanya orang-orang yang berpuasa pada hari akhirat. Tidak akan masuk daripadanya melainkan mereka. Maka mereka yang membuat puasa, mereka akan dipanggil di hari akhirat. Ada daripada malaikat yang memanggil mereka, "Aina as-saimun?" Yani di mana orang-orang yang puasa? Maka mereka berdiri dan mereka masuk daripada pintu Ar-Rayyan. Setelah mereka masuk akan ditutup dan tidak ada seorang selain mereka yang masuk daripadanya. Masya-Allah al-azim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang sahih yang riwayat oleh Al-Bukhari dan Muslim, tapi kita akan mula dengan riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kullu 'amal ibni Adam yudha'af. Kullu 'amal ibni Adam yudha'af. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان. فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولا خلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك." Hadis ini dengan riwayat Imam Muslim difahami daripadanya Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amal ibni Adam yudha'af." Yani setiap amalan anak Adam yang dibuat dengan cara betul, yang dia melaksanakannya dengan cara betul, yang dia penuhkan segala rukun dan syarat, dia buatnya dengan cara betul, akan digandakan pahalanya. Masya Allah al-azim. Maknanya kalau seorang dia
membuat solat, atau dia bayar sedekah, atau dia baca Quran, maka pahala yang dia dapat, pahala itu pahala yang digandakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Satu kebaikan digandakan dengan 10. Satu kebaikan digandakan dengan 10. Ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali ganda. Sampai 700 kali ganda. Allah Ta'ala berfirman, dan ini hadis qudsi, illa as-sawm, yani melainkan puasa. Allah berfirman, fa innahu li wa ana ajzi bih, yani pengetahuan betapa ia akan digandakan pahala puasa itu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala yang tahu betapa ia akan digandakan. Dan Allah Ta'ala berfirman, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Mafhumnya, hambaku dia meninggalkan syahwatnya dan makanannya kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila seorang hamba dia meninggalkan sesuatu kerana Allah, maka dia dapat pahala. Dia dapat pahala. Maka orang yang puasa, dia tinggalkan syahwatnya, yakni mendatangi isterinya, dia meninggalkan makanan, minuman, dia meninggalkan perkara-perkara yang ada padanya kelezatan bagi dia kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia dapat pahala yang besar. Lis-saimi farhatan, bagi orang yang puasa dua kegembiraan. Farhatun inda fitrih, yakni kegembiraan apabila dia buka puasa. Kenapa dia gembira apabila buka puasa? Kerana seorang yang mukmin gembira dengan amalan yang salih, kerana dia telah menamatkan puasa satu hari, maka dia gembira dengan amalan yang baik. Kerana ini dia gembira apabila dia buka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, yakni dia juga gembira setelah dia mati. Setelah dia mati, dia juga gembira. Kenapa gembira? Gembira dengan pahala yang dia dapat. Dia gembira setelah dia mati dengan pahala yang dia dapat kerana dia telah puasa. Dan makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala khulufu fihi atyabu indallahi min rihil misk, yakni sesungguhnya bau yang keluar daripada mulut orang yang puasa, pahalanya lebih besar daripada menggunakan minyak wangi kasturi. Apabila seorang lelaki dia menggunakan minyak wangi kasturi untuk dia keluar ke masjid untuk bersolat jemaah atau untuk dia pergi ke majlis kebaikan, maka dia menggunakan minyak wangi kasturi, maka pahala perkara ini yang disebut dalam hadis yang ia Rasulullah bersabda, wala khulufu fihi atyabu indallahi min rihil misk, yakni bau mulut orang yang puasa pahalanya lagi besar daripada menggunakan minyak wangi kasturi. Masya Allah al-azim. Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah, tengok kepada kelebihan ini, kelebihan puasa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang ia riwayat oleh Al-Bukhari, was-siyamu junnah, yakni puasa itu adalah peliharaan daripada api neraka, dan ia juga membantu seorang untuk meninggalkan dosa. Apabila seorang puasa, ini membantunya untuk menjauhi dosa. Maka hendaklah apabila seorang puasa menjauhi kata-kata yang keji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab, fa in sabbahu ahadun aw qatalah falyaqul inni shaim. Yani apabila seorang puasa, maka jangan dia kata perkataan-perkataan yang keji, dan jika orang mahu bergaduh dengannya, mahu berperang dengannya, maka hendaklah dia kata inni shaim, sesungguhnya saya berpuasa. Masya Allah al-azim. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, kelebihan puasa banyak. Kelebihan puasa itu adalah banyak. Maka
Hendaklah seorang yang dia buat puasa, dia niat dia buatnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia niat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala supaya dia dapat pahala. Dan bulan Ramadan ini kita daripada awalnya kita berazam untuk menghabiskan masa-masa kita dengan kebaikan. Dengan kebaikan bagaimana? Perlu kepada ilmu agama. Dan insya-Allah seperti mana kita telah sebarkan dalam iklan, insya-Allah taala kita pada malam ini kita akan mula baca kitab ringkasan Sulam At-Taufiq. Kitab Mukhtasar Sulam At-Taufiq kita akan bacanya insya-Allah taala pada malam ini dan kita akan syarahkannya. Maka yang belum dapat salinan daripada apa yang kita mahu baca, dia boleh masuk ke Telegram dan dapat salinan daripada bahagian pertama daripada kitab ini. Maka kita telah upload dalam Telegram, boleh masuk dan dapatnya daripada sana. Maka insya-Allah taala kita akan baca kitab ini yang ia ringkasan Sulam At-Taufiq. Maka insya-Allah saya akan baca kemudian kita syarah. Maka pada setiap malam majlis kita dibahagikan beberapa bahagian. Bahagian pertama kita akan bagi faedah dan nasihat bagi hati. Pada hari ini kita cakap tentang puasa dan kelebihan puasa dan kelebihan Ramadan. Kemudian kita akan baca dalam kitab ringkasan Sulam At-Taufiq, dan kita insya-Allah taala akan sebut kisah seorang yang salih setiap kali untuk kita ambil iktibar daripadanya. Dan kita insya-Allah akan memberi zikir atau wirid atau doa kita akan mengajar insya-Allah taala. Maka sekarang kita nak mula baca kitab, harap kita semua usaha untuk menjemput orang ramai masuk dan ikut pengajian kita dan bagi kepada mereka link kitab supaya mereka dapat download dan ikut kita. Okey. Saya akan baca dalam dua bahasa dan saya akan syarah. Qala al-muallif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Kata pengarang rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, muqaddimatun, pendahuluan. Alhamdulillahi rabbil alamin al-hayyil qayyumil mudabbir li jami'il makhluqin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang maha hidup, tidak berhajat kepada sesuatu, yang mentadbir sekalian makhluk. Salat dan salam yang sempurna ke atas penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan juga para sahabat baginda. Maka pengarang rahimahullah, dia telah mula kitabnya dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, apakah maknanya? Bagus ini diketahui. Apakah makna bismillah? Berapa kali kita baca bismillah pada setiap hari? Maka apakah makna bismillahirrahmanirrahim? Bismillah maknanya saya mula dengan nama Allah. Yakni maksud dia di sini, dia mula kitabnya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan nama Allah yang ia nama bagi Tuhan yang kita menyembah. Nama ini apakah maknanya? Maknanya yang baginya ketuhanan. Dan ketuhanan adalah kuasa ke atas mencipta. Kuasa ke atas mencipta. Ini makna ketuhanan. Maka Allah Ta'ala dia maha pencipta. Dia menciptakan alam ini. Dia pencipta bagi sekalian sesuatu. Ar-Rahman. Apakah makna Ar-Rahman? Ar-Rahman adalah nama yang khas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya tidak boleh namakan selain Allah dengan Ar-Rahman. Juga tidak boleh namakan selain Allah dengan Allah. Juga tidak boleh namakan selain Allah dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman nama yang khas bagi Allah. Apakah makna Ar-Rahman? Yani yang banyak merahmati orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir di dunia, dan banyak merahmati orang-orang beriman di akhirat. Di dunia, yang mukmin dan yang kafir, dua-dua mereka dapat makanan, minuman, pakaian, rumah,
Maka dua-dua mereka dirahmati di dunia. Adapun di akhirat yang dirahmati adalah orang mukmin sahaja. Adapun orang yang kafir tidak ada rahmat bagi dia di hari akhirat. Ar-Rahim. Apakah makna Ar-Rahim? Ar-Rahim maknanya yang banyak merahmati orang-orang yang beriman. Masya Allah al-Azim. Ini adalah makna Bismillahirrahmanirrahim. Harap para muslimin dan muslimat mereka hafal. Harap hafal supaya insya-Allah ta'ala dapat menakuni ilmu yang kita sebut. Okey. Muqaddimatun yani pendahuluan. Okey, harap muslimin dan muslimat dhabit. Pegang pen, dan kalau dapat untuk print salinan bagus. Kalau tak dapat print salinan, ambil satu kitab, satu kertas dan tulis syarahan yang saya sebut. Kemudian nanti cuba hafal dan ulang. Okey. Alhamdulillah. Apakah makna Alhamdulillah? Yani segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas nikmat-nikmat yang dia telah memberi kepada kita. Tanpa pemberian nikmat itu wajib ke atasnya. Allah Ta'ala tidak wajib ke atas dia memberi kepada kita nikmat. Semua nikmat yang dia beri kepada kita ini adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbil Alamin, yakni Tuhan semesta alam. Dan alam atau perkataan al-alamin adalah kata jama' bagi alam. Alam, kenapa dinamakan alam ini dengan alam? Kenapa ini dinamakan dengan alam? Kata ulama, li'annahu alamatun ala wujudillah, kerana ia adalah bukti tentang kewujudan Allah. Kerana alam ini berubah, maka yang berubah memerlukan yang mengubahnya. Maka alam ini bukti bahawasanya Allah Ta'ala ada, kerana alam ini memerlukan pencipta. Penciptanya adalah Allah, dan Allah tidak sepertinya. Al-Hayy, di antara nama-nama Allah Al-Hayy, yakni Allah Maha Hidup, dan kehidupan Allah tidak seperti kehidupan kita yang baharu. Kehidupan Allah tanpa ruh, tanpa jantung, tanpa paru-paru. Kehidupan Allah tidak seperti kehidupan makhluk. Kerana Allah bukan jisim. Allah bukan jisim besar seperti gunung. Bukan jisim kecil seperti habuk atau semut. Bahkan Allah Ta'ala tidak seperti sesuatu daripada ciptaannya. Al-Qayyum. Al-Qayyum maknanya yang tidak berhajat kepada sesuatu. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka kita dah syarah apakah makna al-hayy, dan kita dah sebut apakah makna al-qayyum. Ini dua ini adalah di antara nama-nama Allah. Maka Allah Ta'ala al-qayyum, yakni yang tidak berhajat kepada sesuatu. Maka Allah tidak memerlukan manusia, tidak memerlukan malaikat, tidak memerlukan langit atau bumi, tidak memerlukan arah yang enam, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Bahkan Allah Ta'ala tidak memerlukan sesuatu daripada ciptaannya. Dan segala ciptaan memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apabila kita kata Allah tidak memerlukan sesuatu, difahami daripada ini juga bahawasanya Allah Ta'ala tidak memerlukan langit dan tidak memerlukan bumi, tidak memerlukan tempat. Bahkan Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah. Al-mudabbiri li jami'il makhluqin, yakni Allah Ta'ala dia yang mentadbirkan sekalian makhluk. Yani semua sesuatu yang berlaku dalam alam berlaku dengan ciptaan Allah, berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baik dan yang buruk semuanya berlaku dengan kehendak Allah, semuanya berlaku dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada satu habuk yang bergerak dalam alam ini melainkan dengan kehendak Allah. Niat manusia, lintasan hati manusia, semuanya dengan ciptaan Allah. Semuanya dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Pengarang dia sebut salat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya dan sahabatnya. Apabila kita kata Allahumma salli ala Muhammad, apakah maknanya? Yani ya Allah,
Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan Nabi Muhammad dan angkatlah derajatnya. Ini makna apabila kita buat salat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun assalam maknanya al-aman, yakni kita mohon daripada Allah memberi kepadanya kepada nabinya aman. Assalam itu al-aman. Okey, kata pengarang, wa ba'du fa hadha mukhtasarun jami'un li aghlab ad-daruriyat allati la yajuzu li kulli mukallafin jahluha min al-i'tiqad wa masail fiqhiyyah min at-taharah ila al-hajj wa shay'in min ahkam al-muamalat ala madhhab al-imam al-Syafi'i. Dan adapun selepas itu, maka ini adalah ringkasan yang memuatkan sebahagian besar ilmu agama daruri yang tidak boleh bagi setiap mukallaf jahil tentangnya, daripada perkara-perkara yang berkait dengan aqidah dan hukum hakam fiqh, bermula daripada bersuci hingga haji, dan beberapa hukum hakam yang berkait dengan muamalat berdasarkan madhab al-imam al-Syafi'i. Masya Allah al-azim. Muslimin dan muslimat, kitab ini adalah apa yang kita mahu baca. Kata pengarang yang meringkaskannya, kata beliau, ini adalah ringkasan. Kitab ini adalah ringkasan. Maka kitab-kitab ilmu terbahagi kepada, ada ringkasan-ringkasan, ada yang dinamakan dalam bahasa Arab mukhtasarat, dan ada mutawassitat, yakni kitab-kitab yang sederhana, dan ada mutawwalat, kitab-kitab yang panjang. Maka kitab yang kita syarah sekarang adalah di antara al-mukhtasarat, kitab-kitab yang ia adalah ringkasan. Tapi ringkasan itu, apabila kita kata satu kitab itu ringkasan, maka kata-katanya sedikit tapi makna-maknanya banyak. Kata-katanya sedikit tapi makna-makna yang ada baginya adalah banyak. Maka mukhtasar ini membahaskan tentang apa? Kerana ada banyak jenis mukhtasar. Ada mukhtasar tentang ilmu nahwu, ada mukhtasar tentang ilmu saraf, atau mukhtasar-mukhtasar dalam pelbagai jenis ilmu. Mukhtasar ini tentang ilmu apa? Mukhtasar ini adalah mukhtasar yang dibuat untuk mengajar ilmu fardu ain. Ilmu yang wajib ke atas setiap orang mukallaf mengetahuinya. Maka ia memuatkan sebahagian besar ilmu agama yang daruri, yakni ilmu fardu ain, yakni ilmu yang wajib ke atas setiap orang mukallaf mengetahuinya. Kerana ada sekadar daripada ilmu agama wajib ke atas setiap orang mukallaf untuk mempelajarinya. Ilmu itu dengannya seorang tahu bagaimana jadi orang bertakwa, bagaimana melaksanakan kewajipan-kewajipan, bagaimana dia puasa Ramadan dengan betul, bagaimana melaksanakan salat dengan betul. Dengan ilmu ini, ilmu fardu ain. Maka saya nak jelaskan di sini, ilmu ini namanya apa? Ilmu fardu ain. Fardu ain. Kalau perkara yang ia fardu, jika orang abaikan, tidak buatnya, apakah hukumnya? Dia jatuh dalam dosa. Maka yang belum belajar ilmu ini, dia tahu dirinya dia belum belajar ilmu ini, hendaklah dia usaha untuk belajar. Maka yang belum belajar ilmu ini, jangan dia tinggalkan pengajian yang kita akan buat pada setiap malam, supaya insya-Allah dia dapat manfaat yang besar dan dia dapat belajar ilmu fardu ain. Para ulama kata, jika orang tak dapat di kawasannya seorang yang mampu untuk mengajar dia ilmu fardu ain, wajib ke atas dia pergi musafir ke tempat yang mana dia tahu ada padanya orang yang mampu untuk mengajar kepadanya ilmu fardu ain. Maka kalau ini adalah cara yang dia dapat, dia pergi musafir ke sana. Maka sekarang Masya Allah boleh dapat belajar ilmu fardu ain melalui live streaming ini. Maka ini adalah juga sesuatu yang membantu. Masya Allah al-azim. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, kitab ini ada dalamnya tentang aqidah, ada dalamnya tentang fiqh, daripada tahara sampai haji, yakni tahara, salat, zakat, puasa dan haji. Semua ini dibahaskan dalam kitab. InsyaAllah kita akan
syarah tentang perkara-perkara ini. Dan ada dalamnya juga tentang hukum hakam muamalat seperti jual beli, sewa menyewa. Dan ini apa yang kita bahaskan itu menurut mazhab al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i namanya Muhammad ibnu Idris. Muhammad ibnu Idris. Dan dia daripada Quraisy. Nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada datuknya yang namanya Abdul Manaf. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia daripada Bani Hashim, atau adapun Asy-Syafi'i daripada dia adalah Muttalibiyun. Rasulullah adalah Hashimiyun, adapun Asy-Syafi'i dia Muttalibiyun. Maka Imam Syafi'i dia bukan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi juga dia daripada Quraisy. Dia adalah Muttalibi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Hashimi. Okey, Imam Syafi'i dia lahir di Gaza, dan dikatakan dia lahir di Yaman. Dia lahir di Gaza di Palestin pada tahun 150. Tahun yang sama yang wafat padanya Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Dan Imam Syafi'i, ibunya apabila dia berusia 10 tahun, dia minta dia pergi ke Makkah. Dia bimbang nanti nasabnya tenggelam, dan dia mahukan dia jadi orang yang alim. Dia suruh dia untuk pergi musafir ke Makkah. Masya Allah al-Azim. Dia pergi ke Makkah dan di sana dia belajar dengan para ulama. Dan dia telah meriwayatkan ilmu daripada ramai ulama yang besar, di antara mereka Imam Malik ibn Anas, dan selain beliau seperti Muslim ibn Khalid, dan selain mereka daripada para ulama yang besar. Dan di antara anak murid Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal, dia di antara anak murid Imam Syafi'i. Imam Ahmad ibn Hanbal apabila dia pergi untuk menunaikan haji, maka di Masjid Al-Haram di sana, di Al-Masjidul Haram ada halaqah untuk majlis ilmu. Dia ada di sana Sufyan ibn Uyainah, ada para ulama besar, ada daripada para tabi'in. Tapi dia tinggalkan semua halaqah, dia pergi ke halaqah Imam Syafi'i. Kerana dia tahu Imam Syafi'i ini sangat cerdik dan ilmunya luas. Masya Allah al-Azim. Dia pergi duduk dengan Imam Syafi'i, belajar daripadanya. Masya Allah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 di Mesir. Kerana dia belajar di Makkah, kemudian dia pergi belajar di Madinah, kemudian dia pergi belajar di Iraq. Di Iraq dia belajar dengan anak murid Abu Hanifah, yang dia adalah Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Dan dia di sana buat mazhabnya yang lama. Kemudian dia pergi ke Mesir dan dia buat mazhabnya yang baru. Masya Allah. Maka dalam kitab ini, apa isu-isu fiqh yang kita akan bahaskan, ia menurut mazhab al-Imam Syafi'i. Adapun dalam aqidah, kita syarah menurut madhab al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kerana kita di Malaysia, umat Islam di Malaysia, kita ikut dari sudut aqidah al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Dari sudut fiqh, kita ikut al-Imam Asy-Syafi'i. Maka juga kitab yang kita bahaskan adalah berselari dengan ini. Kata pengarang, "Thumma bayani ma'asil qalbi wal jawarih kal lisani wa ghairihi." Kemudian penjelasan mengenai maksiat-maksiat hati dan anggota-anggota badan seperti lidah dan selainnya. Maka dalam kitab ini dibahaskan tentang dosa-dosa. Yakni bukan hanya dibahaskan tentang kewajipan-kewajipan bagaimana dilaksanakan, dibahaskan juga tentang dosa-dosa supaya seorang tahu apakah yang dosa dan dia menjauhinya. Maka dibahaskan dalam kitab ini tentang dosa-dosa hati dan tentang dosa-dosa anggota-anggota badan. Dosa-dosa lidah, dosa-dosa mata, dosa-dosa kaki, dosa-dosa farj,
dan selain daripada itu, maka dibahaskan dalam kitab ini. Dan juga ada fasal tentang taubat, supaya kalau orang jatuh dalam dosa, dia tahu bagaimana bertaubat. Ramai orang jatuh dalam dosa tapi tak tahu rukun-rukun taubat. Mereka suka mau bertaubat tapi mereka tidak tahu bagaimana bertaubat dengan cara yang betul. Masya Allah al-azim. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Karena ini saya ingatkan sekali lagi, jom kita membantu orang ramai, jemput mereka masuk belajar tentang ilmu fardu ain, supaya mereka dapat bermanfaat untuk akhirat mereka. Ini untuk keselamatan dalam al-qabr, untuk keselamatan di hari akhirat. Maka kita membantu orang untuk belajar ilmu ini. Masya Allah. Maka siapa yang ada orang yang dia sayang kepadanya dan dia tahunya belum belajar ilmu fardu ain, atau dia telah belajar tapi dah lama tak murajaah, tak ulang kaji, sekarang buat tag bagi dia dan share bagi dia, atau call dia, minta dia ikut pengajian kita, dan untuk dia tetap ikut pada setiap malam. Okey. Kata pengarang, al-aslu li ba'd al-fuqaha al-hadramiyyin wa huwa Abdullah ibn Husain ibn Tahir, thumma dummina ziyadatin kathirah min nafa'is al-masail مع حذف ما ذكره في التصوف وتغيير لبعض العبارات مما لا يؤدي إلى خلاف الموضوع. Mafhumnya, asal kitab ini adalah karya ulama fiqh yang berasal dari Hadramaut, iaitu Abdullah ibn Husain ibn Tahir. Kemudian dilengkapkan dengan tambahan-tambahan yang banyak daripada masalah-masalah yang penting, dan meninggalkan beberapa perkara yang telah disebut pada perbahasan tasawuf dari kitab asal, serta sedikit perubahan terhadap beberapa ibarat tanpa membawa kepada perubahan pada tajuk yang utama. Okey. Yang meringkaskan kitab ini, yang dia adalah al-alim al-allamah al-muhaddith al-faqih al-Syekh Abdullah al-Harari rahimahullah, yang dia telah meringkaskan kitab Sulam At-Taufiq ini. Dia, apabila dia meringkaskan apa yang dia buat, maka dia telah meringkaskan dan dia menambah penambahan yang baik, dan dia telah mengubah beberapa ibarat supaya lagi jelas. Dia gantikan dengan ibarat yang lagi jelas, tapi dengan cara yang tidak mengubah tajuk yang utama yang dibahaskan. Dan ada bahagian-bahagian dalam kitab Sulam At-Taufiq yang ia bukan daripada ilmu fardu ain, maka dia tidak masukkan, seperti setengah perkara berkait dengan tasawuf yang tidak masuk dalam ilmu fardu ain, maka dia tidak masukkan. Maka walaupun Syekh Abdullah Al-Harari dia adalah orang sufi dan dia bertarikat, tetapi kerana kitab ini dia mahu bahaskan tentangnya dalam ilmu fardu ain, maka dia tidak masukkan sebahagian daripada apa yang disebut dalam kitab asal Sulam At-Taufiq yang berkait dengan tasawuf. Okey. Kata pengarang, وَقَدْ نَذْكُرُ مَا رَجَّحَهُ بَعْضٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ الشَّافِعِيِّينَ كَالْبُلْقِينِيِّ لِتَضْعِيفِ مَا فِي الْأَصْلِ فَيَنْبَغِي عِنَايَتُهُ بِهِ لِيُقْبَلَ عَمَلُهُ. Dan kata pengarang, dan akan kami sebutkan apa yang telah ditarjihkan atau apa yang telah ditarjih oleh sebahagian daripada para fuqaha mazhab Syafi'i seperti Al-Bulqini untuk melemahkan beberapa pendapat yang lemah pada kitab yang asal. Oleh itu, hendaklah seseorang itu bersungguh-sungguh mempelajari kitab ini agar diterima amalannya. Apakah makna ini? Okey, pengarang rahimahullah atau Syekh Abdullah apabila dia meringkaskan, maka ada setengah pendapat dalam mazhab Syafi'i yang lemah, yang mana disebut dalam asal, maka dia telah gantikannya dengan qaul-qaul yang kuat, pendapat-pendapat yang kuat, seperti yang ditarjihkan oleh Al-Imam Al-Bulqini, Umar ibn Raslan namanya. Dia lahir pada qarn yang ke-8
dan dia wafat pada awal qarn yang ke-9, dan dia adalah alim yang besar, dan dikatakan dia sampai pun darjat mujtahid, tapi dia masyhur bahwasanya dia adalah daripada ashabul wujuh dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i bukan semua para ulama tahap mereka sama, bukan. Ada imamul mazhab yang dia al-imam Syafi'i, bawahnya datang para ulama dipanggil dengan ashabul wujuh. Mereka ini melihat apa dikatakan oleh al-imam dan mereka menafsirkannya. Kadang-kadang tafsiran mereka terhadap apa yang Imam Syafi'i kata berlainan. Dan ada bawah martabah ini ada martabah ahlut tarjih, yang dia mentarjihkan, melebihkan. Dia kata wajah ini lagi rajih daripada wajah itu. Seperti yang ada ahlu tarjih itu seperti Imamun Nawawi, Imamul Rafi'i. Adapun ashabul wujuh seperti Imamul Bulqini. Itu daripada ashabul wujuh. Seperti Imamul Haramain Al-Juwaini, contohnya, itu daripada ashab al-wujuh dalam mazhab Syafi'i. Maka kitab ini disebut dalamnya qaul-qaul yang kuat dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kata pengarang rahimahullah, asmainahu mukhtasara Abdullah al-Harari al-kafila bi'ilmi ad-din ad-daruri. Yani kami judulkan kitab ini Mukhtasar Abdullah al-Harari al-kafil bi'ilmi ad-din ad-daruri, ringkasan Abdullah al-Harari yang memuatkan ilmu agama yang daruri. Maka ini adalah nama bagi ringkasan, tapi ringkasan ini adalah ringkasan bagi kitab Sulam At-Taufiq. Setelah diringkaskan, maka boleh dinamakan dengan Mukhtasar Abdullah al-Harari al-kafil bi'ilmi ad-din ad-daruri. Dan Syekh Abdullah al-Harari dia seorang alim yang besar, yang dia faqih 4 mazhab, dan dia muhaddith dalam ilmu hadis. Dia seorang mufassir usuli, dan kitabnya ini dapat pengiktirafan daripada University Al-Azhar dan daripada ramai daripada para mufti, para orang yang berilmu, masya-Allah, ramai yang telah memuji kitab ini. Okey. Maka ini adalah pendahuluan kitab. Kita telah jelaskan apa yang disebut dalam kitab ini. Maka ringkasannya apa? Kitab ini adalah kitab yang memuatkan sebahagian besar daripada ilmu agama yang daruri, yakni ilmu fardu ain. Maka tajuk pertama yang kita akan mula syarah tentangnya daripada kitab ini adalah tentang daruriyatul i'tiqad, yakni perkara-perkara yang wajib atas setiap mukallaf meyakininya, mempercayainya. Kita mula dengan bahagian akidah. Dan hendaklah diketahui bahawasanya asas Islam adalah mengenal Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini dalam bab ini kita akan memperbahaskan tentang beriman dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Syarat untuk diterima puasa, syarat untuk diterima salat, syarat untuk diterima segala amalan yang baik adalah beriman dengan Allah dan Rasulnya. Orang yang tidak mengenal Allah, tidak ada terima daripadanya puasa, tidak ada terima daripadanya salat. Walaupun siang hari dia tidak makan, tidak minum, dia sangka dirinya berpuasa dengan cara betul, tetapi kalau tidak mengenal Allah, tidak ada terima daripadanya. Maka perbahasan ini sangat-sangat penting kita mahu bahaskan. Imam Al-Ghazali dia kata, la tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Ibadah, amalan yang salih tidak diterima melainkan daripada orang yang dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang tidak mengenal Allah, maka orang ini tidak diterima daripadanya salat atau puasa atau sedekah atau baca Quran. Ada setengah orang mereka letih, penat baca Quran, buat khatam. Tapi kalau jahil tentang Allah, tidak mengenal Allah, tidak diterima daripadanya. Di sini sangat jelas betapa pentingnya seorang belajar ilmu ini dan jemput ahli keluarga dan sahabat untuk mereka masuk dan ikut pengajian tentang kitab ini yang kita akan syarah. Okey.
Dan di sini saya mahu sebut satu kisah tentang Abdullah ibnu Jud'an. Siapakah Abdullah ibnu Jud'an itu? Abdullah ibnu Jud'an seorang yang hidup pada masa jahiliyah, tapi dia kerabat kepada Abu Bakar As-Siddiq daripada kaumnya. Abdullah ibnu Jud'an ini, dia pada permulaan kisahnya disebut bahawasanya dia seorang yang zalim. Dia menzalimi orang, ambil harta mereka tanpa hak dan buat macam-macam perkara-perkara yang jahat. Sampai ayahnya melepaskan diri daripadanya. Ayahnya depan orang ramai dia kata, ini bukan anak aku lagi. Ayahnya melepaskan diri daripadanya. Dia kata, ini bukan anak aku lagi. Allahu Akbar. Maka Abdullah ibnu Jud'an apabila dia melihat ayahnya tidak mahu dia, kaumnya tidak mahu dia, dia rasa sedih sampai dia fikir mahu membunuhkan diri. Dan dia hidup pada masa jahiliyah. Maka dia pergi kepada setengah bukit-bukit di Makkah, dan di sana dia dapat dia fikir mungkin dalam setengah bukit dapat satu binatang buas yang membunuhnya. Maka dia dapat satu pembukaan dalam bukit macam gua. Dia masuk. Dia kata kepada dirinya, mungkin saya dapat binatang buas di dalam akan menggigit saya, membunuh saya. Maka apabila dia masuk, dia melihat ada seperti dua mata yang bersinar. Kemudian dia pada dirinya dia kata, ini adalah ia. Dia sangka ini adalah ular besar akan membunuhnya. Maka dia pergi lagi dekat. Dia dapat bahawasanya ular itu bukan ular hakiki, tapi ia adalah ular daripada emas. Dan dua mata itu adalah dua permata. Apakah dia buat? Untuk tahu lagi apakah yang dia buat, saya harap setiap orang yang ikut kita sekarang, dia buat share dan tag kepada 10 orang sahabat dia dan kerabat dia untuk mereka masuk ikut kita sekali. Dan kita insyaAllah ta'ala akan sambung kisah Abdullah ibn Jud'an ini. Maka boleh kita cuba malam ini kita nak jemput ramai orang masuk dan dengar ilmu. Okey, kita cuba share dan tag. Masya Allah al-azim. Okey, maka Abdullah ibnu Jud'an ini, dia dapat ada ular itu daripada emas, dan dia dapat juga ada banyak harta daripada emas dan daripada perak ada dalam gua itu. Dan dia melihat dekat dengan harta itu ada seperti jenazah-jenazah. Ada badan-badan orang yang nampak dah lama berlalu atasnya masa yang panjang. Tapi orang itu panjang. Ini mereka daripada orang-orang Arab yang lama, yang badan-badan mereka panjang tinggi. Maka dia melihat ada satu papan kecil atas kepala-kepala mereka. Ditulis dalamnya, Ra'i harraita au sami'ta bira'in qad radda fi ad-dar'i ma jara fil hilabi. Yani ditulis dalamnya apa yang mafhumnya? Wahai orang yang berakal, pernahkah kamu melihat seorang pembela kambing yang setelah dia memarah susu kambingnya, dia dapat masukkan susu itu balik
Apakah maksud mereka? Maksud mereka, mereka ini tidak akan kembali hidup dalam dunia ini seperti mana susu tidak akan kembali semula setelah sudah diperahkan. Masya Allah al-azim. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tapi Abdullah ibn Jud'an dia orang daripada al-jahiliyah dan dia tidak beriman dengan hari akhirat. Dia tidak beriman dengan hari akhirat. Karena pada waktu itu zaman jahiliyah ada orang-orang Arab yang mereka mempercayai bahawasanya setelah mereka mati tidak akan dibangkitkan semula. Tidak akan dibangkitkan, mereka mempercayai. Subhanallahil azim. Maka Abdullah ibn Jud'an ini apabila dia melihat harta ini yang banyak, dia suka kehidupan. Sebelum dia mahu membunuh diri, tapi apabila melihat ada banyak harta, dia suka kehidupan. Maka dia ambil daripada harta itu dan balik kepada kaumnya, dan dia mula membantu orang ini, membantu orang itu. Dia membantu orang fakir, orang miskin, orang yatim. Dan dia juga sampai dia buat cara untuk memberi makanan kepada orang yang berlalu di tempatnya tanpa dia perlu untuk turun daripada untanya. Dia sediakan talam-talam yang besar dan dia letakkannya atas sesuatu yang tinggi sampai yang berlalu di kawasannya, walaupun dia atas unta, dia dapat ambil makanan tanpa dia turun. Maka khabarnya tersebar bahawasanya dia banyak membantu orang. Allahu Akbar. Ahli keluarganya, mereka suka kepada dia balik. Ayahnya, ahli keluarganya suka kepada dia. Tetapi dengar di sini. As-Sayyidah Aisyah Ummul Mu'minin radhiyallahu anha, dia tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Abdullah ibn Jud'an, yang dia daripada kaumnya, daripada kaum Abu Bakar Siddiq. Ditanya kepadanya, adakah apa yang dia telah melakukan memanfaatkan dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la, tidak, innahu lam yaqul yawman rabbi ighfir li khati'ati yawmaddin. Yani orang ini dia tidak beriman. Dia tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman dengan Allah, tidak beriman dengan akhirat. Maka orang ini tidak beriman, maka tidak diterima daripadanya. Tengok betapa banyak dia membantu orang, tapi tidak diterima daripadanya. Kerana ini kita dah sebut bahawasanya asas agama adalah mengenal Allah. Mahu memperbanyakkan amalan salih di bulan Ramadan, maka hendaklah pegang dengan akidah yang betul, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, kita akan berhenti sampai sini dalam membaca kitab. Dan sekarang insya-Allah taala kita mahu, setelah kita dah bahaskan tentang muqaddimah ini, pendahuluan kitab, dan kita telah syarah tentang kepentingan belajar ilmu aqidah dan bahawasanya syarat diterima amalan yang baik adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. So insya-Allah kita akan syarah tentang ilmu aqidah, tentang bahagian aqidah daripada kitab ini dengan lebih lanjut. Tetapi pada setiap hari saya mahu mengajar satu zikir atau doa supaya kita penuhkan masa kita pada siang hari Ramadan dan pada malam-malam Ramadan dengan zikir, dengan doa. Maka harap apa yang kita mengajar pada malam ini diamalkan oleh para muslimin dan muslimat. Okey? Maka untuk tazkirah yang pertama dalam bulan ini, maka ini kita mengambil daripada hadis yang sahih riwayat oleh Al-Bukhari. Telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada jalan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin 100 marrah, حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر." Mafhumnya,
Sesiapa yang kata subhanallahi wa bihamdih pada satu hari sebanyak 100 kali, maka akan dihapuskan dosa-dosanya walaupun ia seperti buih-buih laut. Walaupun ia seperti buih-buih laut, walaupun ia sangat banyak seperti itu. Masya Allah al-azim. Apakah zikir ini? Subhanallahi wa bihamdih 100 kali pada setiap hari. Maka hendaklah kita beramal dengan ini. Maka orang yang dia ingat dia ada banyak dosa, hendaklah dia beramal dengan ini. Ini sangat membantu dan pahalanya besar. Masya Allah al-azim. Dan hadis ini sahih, riwayat oleh Al-Bukhari. Maka harap para muslimin dan muslimat untuk beramal dengan zikir ini. InsyaAllah ta'ala pada esok saya akan bagi juga zikir yang lain atau doa untuk juga beramal dengannya. Jangan lupa pegang tasbih atau pegang counter itu yang boleh count dengannya, dan kamu sebut 100 kali subhanallahi wa bihamdih. Jom sekarang kita sebutnya sebanyak 10 kali sama-sama. Okey? Subhanallahi wa bihamdih. 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 Masya Allah al-azim. Maka kekal bagi setiap daripada kita 90 kali. Mudah dan ambil masa yang sedikit sahaja. Barakallahu fikum, akramakumullah. Allah Ta'ala yataqabbal minna wa minkum as-siyam. Semoga Allah Ta'ala menerima daripada kita puasa dan salat dan amalan-amalan yang salih yang kita melakukan di bulan Ramadan, dan semoga Allah kurniakan kepada kita melihat Lailat Al-Qadr. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wan-naqa والعفاف والغنى وحسن الحال وحسن الختام. اللهم تقبل منا صيامنا ودعاءنا وصلاتنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ارزقنا رؤية ليلة القدر في رمضان هذا. اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم احسن ختامنا واكفنا ما أهمنا يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jangan lupa untuk share page ini dan share juga tazkirah ini, dan tekan like, tekan follow dan activate bell, dan cuba untuk buat setting supaya
setiap yang baru yang kita letakkan dalam page ini sampai kepada kamu. Cuba buat setting dengan cara ini supaya insya-Allah taala tidak terlepas apa-apa manfaat yang kita mahu sampaikan melalui page ini. Barakallahu bikum. Terima kasih banyak kepada semua yang telah buat doa bagi Syekh dalam komen. Barakallahu bikum, akramakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.